Yang mengganggu siaran ini. Ajar banyak lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam bahagia, bersama saya Nadira selaku moderator anda untuk perbincangan hari ini. Saya akan menemani anda untuk mengupas tajuk yang jarang diketengahkan, iaitu roh rukun negara yang semakin terkubur dalam jiwa rakyat Malaysia. Untuk mengetahui mengapa tajuk ini dipilih untuk dibicarakan, kita akan lihat di slide video yang akan dipaparkan. Kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Raja Negara, peralatan undang-undang, kesempanan keseluruhan, keluhuran perlembagaan. Fungsi dia, dia memanglah daripada sekolah dulu kan, memang rukun negara ni memang dibaca setiap pagi lah. You tahu rukun negara? Tak tahu. Rukun negara, you orang mana? Orang Malaysia? Orang Malaysia. Orang rukun negara you tahu? Tahu. Ada berapa you tahu? Tak tahu lah. Rukun negara tu kita punya ni lah rukun, kita punya peraturan dekat negara ni yang pasal. Boleh abang listkan apa rukun negara kita? Saya lupa. Baiklah, antara perkara yang akan kita kupaskan untuk tajuk ini adalah punca, faktor, implikasi terhadap nasionalisme patriotism, implikasi terhadap pembinaan bangsa dan negara dan juga langkah-langkah untuk mengatasi isu ini. Dan bersama saya pada hari ini adalah 5 orang pelajar jurusan undang-undang daripada Universiti Utara Malaysia UUM yang akan membantu untuk mengupas isu kali ini. Apa khabar semua? Khabar baik. Terima kasih kepada anda semua kerana sedia hadir untuk membantu mengupas tajuk kita kali ini. Baiklah, soalan pertama untuk pelajar pertama kita, Saudara Haris. Rukun negara adalah satu prinsip yang dibuat selepas peristiwa 13 Mei yang objektifnya adalah untuk mengekalkan perpaduan kaum. Namun pada masa kini, pegangan terhadap prinsip itu semakin hilang. Apakah puncanya? Terima kasih kepada moderator untuk soalan yang dia ajukan. Baiklah, antara punca yang ingin saya ketengahkan pada hari ini adalah ketidakseriusan pemerintah untuk meniupkan kembali roh rukun negara pada masa kini. Kita boleh lihat suatu ketika dahulu, prinsip rukun negara ini sering diuak-uakan kepentingannya kepada rakyat kerana seriusnya pemerintah pada waktu itu untuk menghentikan perbalahan antara kaum dan merapatkan jurang antara kaum juga. Namun pada masa kini, kita melihat yang pemerintah tidak lagi begitu menitikberatkan kepentingan rukun negara. Malah mereka adalah antara penyebab berlakunya pertelingkahan antara kaum. Dan mereka sendiri juga yang menaikkan isu rasisme yang menggugat keamanan masyarakat. Perkara ini dapat dibuktikan semasa kempen bersih 3.0 yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pilihan raya yang bersih dan adil kerana isu korupsi yang begitu hangat pada waktu itu. Namun, kempen tersebut lebih kepada menanam kebencian dalam hati rakyat pada parti yang memegang tampuk kerajaan pada waktu itu. Perkara ini juga dapat dilihat dalam kempen Marwah Melayu ataupun kempen Baju Merah pada tahun 2015 yang dilakukan untuk melawan balik kempen bersih 3.0 yang lebih didominasi oleh kaum Cina dan mereka yang liberal.
Peristiwa-peristiwa ini membuktikan jika pemimpin parti politik benar-benar memupuk semangat rukun negara, isu-isu seperti ini pasti tidak akan berlaku. Terima kasih Saudara Haris untuk perkongsian tersebut. Jadi bolehlah disimpulkan bahawa pemimpin atau pemerintah memainkan peranan yang penting untuk menghidupkan roh rukun negara ini agar tidak hilang dimakan waktu. Baiklah, beralih pula kita ke soalan kedua. Di sebalik punca, pasti ada pemangkin yang menyumbang kepada berlakunya perkara tersebut. Jadi apakah faktor yang mendorong isu ini pada pandangan Tengku? Terima kasih kepada Nadira selaku moderator untuk kali ini. Baiklah, bagi menjawab persoalan tersebut, pada pandangan saya, faktor yang menjadi penyumbang kepada roh rukun negara terkubur ialah pihak media massa kurang menyiarkan tentang menghayati prinsip rukun negara. Hal ini demikian kerana pihak media massa tidak memainkan peranannya untuk menyebarkan kepentingan rukun negara kepada rakyat Malaysia agar rakyat Malaysia tidak bertindak sewenang-wenangnya dan boleh mengeruhkan lagi sesuatu keadaan. Tambahan pula, generasi kini kurang pendedahan tentang rukun negara. Malah, mereka tidak berminat untuk menjiwai rukun negara. Oleh hal yang demikian, pihak media massa seharusnya menyiarkan tentang kepentingan menghayati rukun negara agar diri anak muda kini tidak terus hanyut dengan dunia yang semakin moden dan ke depan. Malah, mereka tidak menghargai jasa-jasa pejuang yang terdahulu, malah tidak menghargai dan menjiwai rukun negara dengan sempurna. Terima kasih. Terima kasih Saudari Tengku, pelajar jurusan undang-undang di UUM untuk perkongsian yang mendalam itu. Baiklah hadirin sekalian, untuk soalan ketiga, saya ingin bertanyakan kepada Saudari Alia secara terus. Apakah implikasi terhadap isu nasionalisme dan patriotisme? Baiklah, dalam konteks perpaduan, nasionalisme dapat diertikan sebagai perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara sendiri, manakala patriotisme pula sebagai perasaan cinta yang kuat kepada tanah air. Jadi melalui dua perasaan ini dapat kita simpulkan bahawa kedua-duanya mengetengahkan perasaan cinta yang luhur terhadap negara dan bangsa. Implikasi isu ini jelas kelihatan apabila tercetusnya isu polarisasi kaum di Malaysia. Isu ini tidak sejajar dengan prinsip kelima rukun negara yang menekankan konsep kesopanan dan kesesuaian dalam bermasyarakat. Jadi seperti yang kita lihat pada hari ini, stigma masyarakat terhadap isu polarisasi kaum di Malaysia semakin jelas di peringkat universiti apabila wujudnya jurang pergaulan antara kaum majoriti dan minoriti di Malaysia. Wujud juga fahaman etnosentrik di mana sebuah masyarakat menganggap diri mereka lebih unggul daripada masyarakat lain. Jadi pemikiran ini jugalah yang beranggapan bahawa tamadun dan budaya barat jauh lebih tinggi dan maju jika dibandingkan dengan tanah air sendiri. Terdapat juga sebahagian masyarakat kita yang sentiasa merasakan diri mereka ditindas oleh kaum majoriti. Sedangkan semangat nasionalisme bersifat inklusif untuk setiap strata masyarakat di Malaysia. Namun pada hari ini, semangat ini hanyalah sejarah yang diingati apabila tiba Hari Malaysia dan bulan kemerdekaan sahaja. Dan baru-baru ini juga, terdapat beberapa laporan yang dibuat berkaitan pemasangan jalur gemilang terbalik dan baru-baru ini kes di Balai Polis di daerah Kerian Perak yang memasang jalur gemilang terbalik di hadapan balai. Isu jalur gemilang terbalik bukanlah isu baru di negara ini. Malah pada tahun 2019, 2018, 2017 terdapat beberapa laporan dibuat mengenai pemasangan jalur gemilang terbalik ini. Jadi perbuatan ini jelas menunjukkan sikap tidak bermoral sesetengah masyarakat yang langsung tidak mempedulikan martabat tanah air. Maka di sini dapat saya simpulkan bahawa prinsip rukun negara pada hari ini gagal dalam mencapai objektif menyatukan masyarakat Malaysia. Jika kita biarkan masalah ini berlanjutan, tidak mustahil untuk peristiwa seperti 13 Mei 1967, rusuhan perkauman besar-besaran dapat berulang kembali. Jadi, itu sahaja perkongsian daripada saya. Terima kasih. Wah, perkongsian yang hebat dari Saudari Alia. Saya sangat setuju dengan perkongsian tersebut. Semoga kita semua dapat mengambil iktibar supaya implikasi buruk ini dapat dielakkan. Dengan membaca dua persoalan, seterusnya saya ajukan kepada Saudari Nina. Baiklah Saudari, tadi kita mengupas tentang implikasinya terhadap nasionalisme dan patriotisme. Jadi sekarang, saya ingin bertanya apakah implikasi terhadap pembinaan negara bangsa? Terima kasih Saudari Alia atas perkongsian yang cukup berinformasi tentang implikasi terhadap
isu nasionalisme dan patriotisme sebentar tadi. Untuk perkongsian kali ini, saya Saudari Nina akan berkongsi tentang implikasi terhadap negara bangsa. Kalaulah rukun negara ini tidak diimplikasikan, apa yang terjadi kat negara bangsa kita? Apa yang terjadi kat negara bangsa kita ialah wujudnya ideologi asing ke dalam negara kita. Negara bangsa ni adalah satu ideologi yang di mana setiap negara nak guna ideologi ni. Sebab kalau negara bangsa itu sendiri tercetus ataupun ideologi itu tercapai, negara itu adalah sebuah negara yang maju. Kat sini bila wujudnya ideologi asing yang dibawa oleh pelajar yang belajar di luar negara ataupun pengaruh internet yang berleluasa sekarang ni, kat situlah wujudnya ideologi asing. Lepas tu orang muda sekarang kan mudah terpengaruh, memang akan mudah terpengaruh dan juga sangat-sangat sifat keterbukaan mereka sangat-sangatlah terbuka. Jadi dia akan menyebabkan seperti golongan ateis yang ada dekat Malaysia ni, yang di mana bercanggah dengan rukun negara kita yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Golongan ateis ni dia orang tak percaya kepada Tuhan. So dah kat situ dia dah bertentangan dengan agama kita, rukun negara kita sendiri. Selain itu ada juga sesetengah masyarakat yang mengutamakan ataupun protes atau menaikkan isu hak sama rata untuk golongan minoriti seperti LGBTQ. Malangnya hak sama rata itu tak boleh diaplikasikan di Malaysia kerana dia bercanggah dengan perlembagaan kita. Hal ini sangat membimbangkan sebab dia memang mendorong keterbukaan minda masyarakat pada zaman kini, dan diorang akan anggap rukun negara sebagai perkara yang remeh-temeh. So itulah, sekian sahaja konklusi saya. Perkongsian yang hebat juga dari Saudari Nina dalam membahaskan implikasinya terhadap pembinaan negara bangsa. Perkongsian yang cukup mendalam dan teliti. Baiklah hadirin sekalian, tanpa membuang masa, mari kita pergi ke soalan terakhir pada Saudari Erdina. Apakah langkah-langkah untuk mengatasi isu ini mengikut pandangan saudari? Terima kasih moderator kerana memberi saya peluang untuk menjawab persoalan terakhir ini. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi isu ini? Pada pandangan saya, untuk mengatasi isu ini, pelbagai pihak perlu mula memainkan peranan mereka masing-masing. Sebagai contoh, pihak kerajaan. Pihak kerajaan boleh menganjurkan kempen-kempen ataupun program-program yang berteraskan perpaduan dan juga penerapan nilai rukun negara. Memandangkan dalam negara kita, kerajaan mempunyai autoriti yang terbesar, mereka boleh menggesa penglibatan wajib daripada pelajar-pelajar universiti, pelajar sekolah menengah dan juga anggota kerajaan. Penglibatan wajib daripada pihak-pihak yang telah saya sebutkan tadi mampu untuk memeriahkan kempen atau program yang dianjurkan. Selain itu, badan-badan bukan kerajaan ataupun persatuan-persatuan luar perlu memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan nilai-nilai positif yang ada di dalam rukun negara. Hal ini demikian kerana media sosial merupakan satu wadah penyampaian informasi dan maklumat yang canggih dan cekap. Selain itu juga, sebagai individu yang hidup di dalam sesebuah masyarakat, kita juga perlu mula mempraktikkan nilai-nilai yang diterapkan di dalam rukun negara. Sebagai contoh, prinsip rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Bagaimana kita perlu menghormati satu sama lain, tidak kira kita berbeza agama, bangsa dan juga kaum. Terima kasih Saudari Erdina untuk perkongsian yang bernas dan meyakinkan tersebut, dan saya sangat setuju dengan langkah-langkah yang dicadangkan. Baiklah hadirin sekalian, masa mencubai kita. Jadi konklusinya dalam perbincangan kita hari ini, dalam mengupas tajuk kemana hilangnya roh rukun negara, dapat kita simpulkan bahawa benarlah prinsip rukun negara semakin dilupakan. Namun belia memainkan peranan penting dalam mengembalikan semangat ini kepada generasi akan datang. Dan sekian sahaja perbincangan kita pada kali ini. Terima kasih kepada saudara dan saudari untuk perkongsian ilmiah dan pandangan anda. Semoga berjumpa lagi di lain waktu dan hari. Terima kasih.